Baik, kita terus ke daerah Tutong bersama dengan rakan penyampai Nur Adina Muhammad Nasran. Assalamualaikum, selamat pagi Adina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dini dan Sarina. Apa kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah, kami berdua dan juga semua kru di Rampai Pagi di Bandar Sebegawan sehat sejak hari ini. Baik, nampak bersemangat ni Adina. Barangkali sempat tadi melakukan kegiatan fizikal ataupun bersemangat mendengarkan celoteh kita ni bersama dengan Esbelini. Satu soalan yang kami ingin ajukan ni, ya. Tadi ada dikongsikan dengan rakan daripada daerah Belait di antara aktiviti yang beliau lakukan untuk sebagai exercise sebagai senaman. Kalau Nur Adina sendiri tadi bercakaplah memfokuskan ke arah menggunakan tangga ni. Macam mana kalau Nur Adina melihat bagaimana cara menggalakkan penggunaan tangga itu berbanding daripada kemudahan lift yang ada. Ya, maafkan saya. Ya, kalau saya memanglah penggunaan tangga ni penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita bekerja, kalau boleh janganlah kita kalau boleh elakkan daripada penggunaan lift lah agar kita berpeluang juga untuk melakukan aktiviti berjalan kaki. Jadi kalau masa ini memang juga pelbagai teknologi ya seperti smartwatch, jam pintar yang boleh menjejak ataupun memantau langkah yang kita lakukan dalam keseharian. Betul. Jadi memang itulah antara mungkin menjadi semangat kita untuk mencapai objektif dalam sehari itu. Berapa banyak yang kita hendak capai ya langkah berjalan dalam sehari. Betul ya. Jadi bukan hanya smartwatch, hatta sekarang ada aplikasi yang dimuatkan ciri ataupun features terbaru di Bru Health kita ni ya. Kita ni hanya perlu mendaftar. Apabila kita ni mengaktivasikan tersebut, ia boleh mengetahui berapa sudahnya orang jarak langkah yang kita lakukan dalam masa sehari tersebut. Dan bukan itu saja. Kalau kita lihat aplikasi Bru Health yang telah pun dikemaskinikan ini, banyak sebenarnya hadiah-hadiah dan kupon dan sebagainya. Apabila kita ni mendapat certain points atau bahagian daripada langkah ataupun inisiatif yang telah pun diambil oleh Kementerian Kesihatan khususnya dalam pada cuba untuk menggalakkan orang-orang kita ni, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk sama-sama berpartisipasi dan melakukan aktiviti riadah. Betul sekali. Baik, kalau diikutkan juga seperti perkongsian Dennis sebentar tadi Adina, cukup menarik joninya. Kadang-kadang selain daripada kemajuan teknologi yang boleh kita ni rasai sendiri daripada beberapa peralatan yang boleh kita ni gunakan, selalunya antara lain yang boleh mendorong kita ni boleh sampai ke hala tuju umpamanya dalam aktiviti hiking. Di beberapa kawasan itu katanya, contoh saja di Bukit Dadap. Bukit Dadap. Ingin gemar berkongsi ni Adina. Saya pernah mendaki di Bukit Dadap. Jadi dalam melakukan pendakian itu kan mendaki itu memang satu cabaran lah. Jadi sama konsep yang digunakan di Kementerian Kesihatan. Mereka di Bukit Dadap ada menyimpan label-label. Jadi label-label ini dituliskan dalam bahasa Kedayan. Ia mendorong kita ni untuk terus berjalan lah. Kalau boleh dikongsikan. Contohnya saja, hampir sudah, sikit lagi boy, ya lebih kurang macam itulah. Apabila membaca tu kata-kata galakkan. Kata-kata galakkan. Mungkin itu antara kaedah lain juga sebenarnya ya. Baik, seronok kita ni berbincang mengenai dengan beberapa inisiatif yang boleh kita ni fikirkan bersama. Bukan kita ni saja tetapi mungkin masyarakat komuniti lainnya. Berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita ni menggalakkan kegiatan senaman tersebut. Apapun dari daerah Tutong pasti ada telah pun disediakan dan juga beberapa maklumat terkini. Kami akan serahkan kepada Adina dulu. Silakan. Baik, terima kasih Dini dan juga Sarina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali pada pagi ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi dari daerah Tutong. Dan Auda, bagaimanakah perkabaran Auda ya pada pagi ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan ceria selalu menjalankan hujung minggu Auda bersama keluarga. Dan bagi Auda yang ingin berkunjung ke daerah Tutong, ingin dikongsikan juga keadaan cuaca di daerah Tutong dalam keadaan yang baik ya dan amat mengizinkan pada pagi ini. Jadi didoakan semoga segala urusan yang Auda hendak lakukan dipermudahkan dan dilancarkan selaras dengan apa yang Auda harapkan. Auda seperti biasa dari daerah Tutong akan mengongsikan antara maklumat semasa yang kami terima ya, iaitu pada hari ini hari Ahad 17 September 2023 telah pun diadakan perlawanan futsal Masjid Mukim Tanjung Maya Tutong anjuran Masjid Kampung Penampar Tutong yang diadakan di Arbisham Futsal Court
Simpang 550 Kampung Keriam Tutong dan telah pun bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Jadi ingin diucapkan semoga maju jaya kepada kumpulan futsal yang mengikuti perlawanan ini dan diharapkan agar perlawanan futsal ini akan berlangsung dengan jayanya selaras dengan perancangan yang telah pun ditetapkan oleh pihak penganjur. Kalau itulah satu makluman yang kami kongsikan untuk hari ini dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti satu bahan visual yang kami sediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Tarian asli Brunei merupakan antara khazanah tradisi yang perlu dipertahankan dan dipelihara keasliannya. Beberapa nama tarian asli Brunei di antaranya aduk-aduk, dundang-dundang, indung anak, joget baju putih, kayum oya kayum, medayut, zapin lele sembah dan banyak lagi. Dengan peredaran zaman yang semakin moden ini, pengetahuan generasi akan tarian asli Brunei semakin memudar. Bahkan ada yang tidak pernah mendengar akan lagu-lagunya, apatah lagi pergerakan tariannya. Justru itu, Jabatan Belia dan Sukan, Cawangan Daerah Tutong menganjurkan bengkel tarian asli Brunei selama 3 hari di Pusat Belia Tutong melalui tenaga pembengkel dari Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 25 orang belia menyertai bengkel ini. Alhamdulillah, program Semarak Seni dan Budaya Bengkel Tarian Asli Brunei adalah anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong. Tujuan ianya diadakan adalah untuk memberi ilmu pengetahuan serta pendedahan berbentuk asas ataupun permulaan kepada belia-belia muda untuk mempelajari seni tarian asli Brunei dan juga untuk meneruskan dan mempertahankan budaya seni tarian asli Brunei yang pada masa ini sudah banyak budaya luar masuk ke negara kita ni berbanding dengan tarian asli Brunei itu sendiri. Dan juga ianya adalah satu platform kepada belia bagi memulakan ataupun mengetahui dan seterusnya mengikuti kelas kebudayaan yang insya-Allah akan diteruskan di Pusat Belia Tutong. Dan juga melalui bengkel ini ianya adalah satu peluang yang sangat besar khususnya untuk kumpulan Belia Impak Tutong Youth Movement di mana pergerakan belia ini adalah di bawah kawalan Pusat Belia Tutong, Jabatan Belia dan Sukan Tutong untuk menubuhkan kumpulan tarian bahagian kesenian dan kebudayaan yang boleh menampilkan adat ataupun tradisi dan budaya di negara Brunei Darussalam sehingga ke pelosok dunia. Di samping itu juga ianya adalah satu inisiatif bagi melaksanakan matlamat dasar belia negara dan strategi serta mencapai matlamat wawasan 2035. Alhamdulillah, penyertaan bengkel tarian asli Brunei ini kebanyakannya daripada belia-belia daerah Tutong, seramai lebih daripada 25 orang mengikuti bengkel tarian asli. Harapan saya dengan adanya bengkel tarian asli Brunei, belia-belia di daerah Tutong akan dapat terus meneruskan lagi mempertahankan seni dan budaya kita ni, bukan sahaja daripada 3 hari bengkel ini diadakan, malah akan dapat diteruskan lagi lah dan mungkin akan menjadikan kumpulan mereka ini sebagai servis entertainment yang akan dibukakan kepada majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya. Keunikan tarian-tarian berkenaan melambangkan sosio-budaya masyarakat Melayu terdahulu yang berkaitan dengan hiburan, perubatan dan sebagainya. Selain daripada belajar asas-asas tarian asli, para peserta juga dapat mengenali serta memahami seni irama muzik tradisi dan makna lirik selain memberi pendedahan kepada golongan sasaran terhadap keunikan seni irama muzik tradisi Brunei. Bahagian Kebudayaan dan Kesenian, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak atau komuniti yang ingin mendapatkan khidmat pembengkel khususnya tarian asli Brunei. Pada pandangan saya, belia-belia sekarang ini kurang
kurang pendedahan mengenai tarian tradisional kita ni, tradisi kita ni, kerana kebanyakannya indah semua, tapi ada segelintir lah juga menjurus kepada tarian kreatif kontemporari macam itu. Dan baik untuk belia-belia yang akan jadi penerus masa depan kita ni, untuk mengetahui tarian-tarian tradisi kita ni, nyorang ianya adalah warisan kita ni lah. Kami memfokuskan 4 tarian saja, 4 tarian tradisi, yaitu Medayut, tarian asli Medayut, 2 Samalendang, 3 tarian etnik Adok-Adok, dan yang keempat tarian Kayum Oya Kayum. Pertunjukan atau persembahan tarian asli Brunei oleh sesebuah kumpulan sangat diperlukan dalam acara-acara keramaian atau majlis-majlis tertentu bagi menunjukkan bahawa masyarakat yang berbilang puak dan etnik di negara ini masih memelihara kepekatan keaslian seni tarinya oleh setiap lapisan generasi. Begitu juga dalam pertunjukan kepada para pelancong. Takkan layu bunga di taman dijaga tanpa hinggapnya kumbang. Tarian asli terus dipertahan, dipelihara oleh generasi mendatang. Semoga tarian-tarian asli Brunei ini dikekalkan asas keasliannya dan dapat disebarluaskan kepada generasi penerus agar ianya tidak dibawa arus kemodenan.